إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sabab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Ketahui al-imam bahawasanya sedikit daripada melawak ataupun berselora atau bahasa kita gurauan dengan perkataan ataupun perbuatan pada setengah masa itu tiada dilarang akan dia berselora ataupun gurau dengan syarat gurauan itu benda yang betul. Maka itu tidak dilarang, bahkan adalah ia harus istimewa serta kanak-kanak. Istimewa dengan kanak-kanak yang akalan dia rendah, maka kita gurauan untuk dia. Sebab kanak-kanak kalau kita straight terus nanti dia jam ya. Dan perempuan ataupun kaum muslimah kerana membaikkan akan hati mereka. Ini kita gurau untuk menjinakkan akan hati kanak-kanak ataupun orang perempuan. Dan sungguh telah diceritakan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Bahawasanya aku berselora, yakni bergurau, dan tiada berkata aku melainkan yang sebenarnya. Iaitu Rasulullah SAW bergurau, tapi perkataan ini tadi adalah tidak masuk perkara dusta mana benar. Dalam sabda ia bagi seorang perempuan tua, Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannah ajuzun. La yadkhulul jannah ajuz, rawahu Tirmizi. Artinya tidak masuk syurga itu perempuan yang tua. Artinya tidak berkekalan ia tua di dalam syurga itu maksud. Bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya, lingkungan umur 33 tahun. Ya, sesuai dengan nikmat syurga yang hebat, maka dijadikan makna usia itu muda supaya mereka dapat menikmati nikmat-nikmat yang besar. Walaupun mereka ketika meninggalkan dunia umurnya sudah lanjut 100 tahun ke atau lebih, tapi bila dibalik sana besok akan dikembalikan kemudaan. Itu maksud la yadkhulul jannah ajuz, tidak masuk ke dalam syurga itu atas sifat tua, melainkan atas nak ubah yang menjadi muda balik. Itu maksud ini. Jadi perempuan tu asalnya takut bila didengar bahawa dia suka atau Rasulullah bergurau. Jadi bergurau itu tidak maknanya salah. Tapi jangan melampaui ya, bergurau lebih sangat dia akan menjatuhkan kehebatan diri seorang. Si bergurau sepanjang masa itu tak elok. Sebagai orang panggil apa, masa asam garam panggil sedikit. Bahkan dijadikan muda pada ketika masuknya ke dalam syurga. Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari ya, tapi bukan satu pesta kan, dia dua orang dengan isterinya supaya menjinakkan hati ya. Sebab kalau isteri kita tegas saja, tak ada masam, tak ada manis muka masam, dia pun takut kan ya. Itu makna. Dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak pula dari Rasulullah SAW, berdepan dengan semua lapisan, orang tua, kanak-kanak, perempuan, isteri dan sebagainya. Maka cara itu berbeza-beza. Bila jumpa dengan kanak-kanak, satu ketika Rasulullah menyatakan, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Hai bapa Umair, apa yang memperbuat oleh anak burung ciak. Rawahu Syaikhan, hadis sahih Bukhari Muslim. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melihat seorang kanak-kanak dia main burung
burung ciak. Burung ciak ni macam burung pipit genting yang kecil yang selalu duduk di keliling rumah tu. Adakah burung itu bermain ia dengan kanak-kanak? Ya. Adakah burung itu bermain ia dengan anak burung ciak? Dan bersabda ia bagi Suhaib. Di sini setengah daripada ulama mengatakan harus kita seorang tadi membela akan burung. Sebab dalam hadisnya ada cerita bab dan Rasulullah tidak melarangnya, dan masuk dalam umum ayat wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu ma fil ardi jami'an, apa saja atas muka bumi yang tidak mendatangkan mudarat, maka Allah Ta'ala izinkan kita mengambil. Ya, setengah daripada dia ialah dia memelihara burung tadi untuk mengambil manfaat suara. Ya, kalau kucing kecantikan dia. Jadi maknanya harus jual beli dalam bab fiqah kita ialah manfaat. Ya, dan manfaat tidak terikat hanya dengan makanan. Ya, setengah-setengah kita ni berjual kata benda ni boleh makan. Kalau tak boleh makan sah ke jual beli? Kalau semua boleh makan saja, motor, basikal, kereta pun tak boleh makan kan? Dia ada manfaat tu maksudnya. Maka manfaat kenderaan dia naik. Manfaat burung tadi dia dengar suara dan kecantikan dia. Manfaat kucing kita tak boleh makan, tapi manfaat dia kecantikan. Dan itulah benda yang lain. Maka di sini Rasulullah SAW bergurau dengan budak yang kecil. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughayr. Wahai budak, apa burung ciak ni buat? Dan ketika dengan Suhaib radhiyallahu an pada ketika makan tamar. Ya, makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu an, maka Rasulullah menyatakan ataqulul tamra wa antar ramid. Adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Sebab tamar tu panas kan. Dia bunyi bergurau tapi benda betul. Maka bersembah Suhaib radhiyallahu an, hanya saya senya aku makan dengan sebelah yang lain. Maka tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seumpama yang tersebut tiada mudarat akan dia dengan syarat benar satu, dan tiada menjadi ia akan beradat. Bukan sentiasa dia bergurau, bukan makna seketika untuk maknanya menenangkan keadaan, menjinakkan hati. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Lisan yang diberi amanah oleh Ta'ala kita menjaganya, maka dia boleh digunakan mengambil manfaat yang besar dalam urusan kerja dunia kita, berurusan dan sebagainya, berakad jual beli dan sebagainya. Lebih lagi urusan akhirat, dengan lisan dia boleh maknanya meraih keuntungan besar di akhirat itu. Dia boleh mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Ibadat besar ialah Al-Quran, dia membaca dengan lisan. Dan lisan juga ada kebinasaan. Jadi tiap-tiap anggota tu ada manfaat, benda-benda manfaat, dan ada benda yang sebalik. Maka dia suruh kita ni memelihara dan menjaga supaya setiap anggota tadi dimanfaatkan dengan seeloknya. Di sini ceritakan resiko ataupun kebinasaan yang pertama, bahawa yang memuji terkadang berlebih-lebihan pada memuji, maka jatuh ia ke dalam dusta. Ya, bila dia memuji seorang tadi berlebih-lebihan, kadang-kadang yang dipuji itu tak ada sifat tu pada orang yang dipuji. Bermakna satu pendustaan atau satu kesilapan. Boleh dipuji tapi tengok keadaan. Ya. Sebab tu kalau seorang tadi memuji seseorang, maka elok orang yang kena puji itu dia berdoa, Allahumma ja'alni khairun mimma yazunnun wa la tu'akhizni mimma yaqulun. Kalau orang puji kita baca doa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia puji, dan jangan jadi aku silap dengan sebab pujian itu. Ya, dengan sebab pujian kau tersilap, dia datang riak, ujub, sum'ah dan sebagainya lah. Itu menyebabkan rosak orang dipuji. Sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam 2 keadaan. Satu Rasulullah larang, dan satu lagi Rasulullah buat benda tu. Ya, itu maknanya berbeza keadaan. Satu ketiga Rasulullah menyatakan, dilarang seorang tadi kalau memuji berdepan, engkau ambil pasir kau lemparkan ke muka dia, fa innahu qata'ta unuka, seolah-olah dia kerat leher kamu.
Maknanya bahaya kalau dipuji, menyebabkan orang yang dipuji itu boleh rosak bila hati dia tidak bersih. Tapi dalam masa yang lain pula Rasulullah memuji, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni dengan seluruh alam, nasa lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Mana Rasulullah memuji pula, sebab Rasulullah tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar ni bukan orang yang makan puji maknanya. Jadi maknanya dua keadaan tu berlaku. Yang kedua dia bahawasanya terkadang menzahir ia akan kasih akan yang dipuji. Pada ketika tiada kasih akan dia pada batin, maka jatuh ia dalam riak. Ia memuji orang tu bukan ikhlas maknanya, ya, pada zahir saja, padahal dalam hati dia sebaliknya. Itu benda-benda kemungkinan yang berlaku pada orang madih, mana yang dipuji. Yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkan, seperti berkata ia bahawa sian itu adil, sian itu warak, sian dan seumpamanya lah. Dia memuji dengan lapas-lapas sifat-sifat yang daripada yang tiada diyakinkan. Maka adalah ia berkata dengan ketiadaan aturan maksudnya. Dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wai haq qata'ta unuka sahibu." Kasihan engkau, dia kata, telah engkau potong leher kawan engkau. Maknanya bahaya memuji tadi ada kala jadi begitu. Dengan sebab kita puji, maka oleh kerana dia keikhlasan dia belum mantap, ya, maka dia akan bergoyang. Sebab itu setengah daripada ta'rif ikhlas yang diberikan oleh ulama ialah istiwa'u zammi wal madhi minal ammah. Ya, banyak ta'rif tentang keikhlasan. Ruh bagi ibadat al-ikhlas, dan setengah daripada dia ialah istiwa'u zammi wal madhi minal ammah. Orang ni bila sampai makam ikhlas yang sebenar, sama je bagi dia. Orang puji pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Maka orang macam ni kalau kita puji tak apa, ya, dia tak ada apa. Sebab apa dia jadi begitu? Sebab hati dia karam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuji, kita nampak kita, dia nampak tu gerak semua daripada Allah Taala. Ya, dia telah mentauhidkan afal, ya, tauhidul afal berlaku. Maka ketika itu puji banyak mana pun tak ada hal bagi dia. Sebab dia tak pandang orang yang memuji, dia pandang yang menggerakkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita puji, dia macam kita tengok, ya, itu bahaya. Dan yang keempat, bahawa yang memuji itu menjadikan dia akan yang dipuji itu sukacita. Terkadang ada yang dipuji itu orang yang zalim, mana orang yang tak elok. Bila kita puji dia, menyebabkan dia lagi semangat membuat benda tak elok. Dan berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita kepada hatinya, hati orang yang tak elok, yang zalim. Sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghdibu, ya, iza mudiha al-fasik." Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yaghdibu, makna marah. Allah Taala murka apabila dipuji orang yang fasik, mana orang yang mengekalkan dosa besar. Tiba-tiba kita puji dia, ya, jadi maksud dia seolah-olah dia tadi maknanya seronok, dia buat benda yang tak elok pun orang puji dia. Jadi semakin menjadi perangai yang tidak elok dia itu. Dan berkata Sayyidina Hasan rahimahullah ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik, orang ni fasik, yang melakukan dosa yang besar ataupun mengekalkan dosa yang kecil, dia berdoa dengan berkekalan hidupnya, panjangkanlah umur si fulan. Padahal si fulan tu semayang pun tidak, puasa pun tidak, ya, minum arak contohnya. Kita berdoa bila qaidin, tidak ada qaid. Kalau kita doa, ya Allah berilah dia hidayah, petunjuk, itu tak apa. Tapi kita doa panjangkanlah umur, sedangkan dia dalam keadaan melanggar perintah Allah Ta'ala, maka kita akan sama dapat saham dia. Dan dia kita doa dia panjang umur, dia buat maksiat, kita sama. Sebab dia panjang umur tadi, kita berdoa sama. Tapi kalau kita kait, itu tak apa, itu bagus, minta doa. Sebab tu Imam Al-Ghazali menyatakan, ya, barang mana tempat, barang mana masa, bila engkau melihat orang yang tidak beriman, orang kafir, kau nampak dia, tengok dia wajah dia, naklah engkau berdoa, ya Allah masukkanlah hidayat supaya ia masuk Islam. Itu cara. Jadi pandangan kita tadi, pandangan yang ada keuntungan. Kita nampak dia orang kafir, minta, ya Allah berilah hidayat pada dia.
Ya, banyak kita tengok kan, dia pahala banyak dapat. Jadi kita kait dengan dapat supaya dia dapat hidayat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zalim, yang fasik sahaja baru dicela akan dia supaya tujuannya apa? Kurang gemarnya kepada zalim dia dan fasik itu. Dan ada pun yang dipuji pula. Salah satu daripada kebinasaan bahawa terjadi padanya takabur. Jadi 4. Ya, kalau tak pandai dijaga, mana orang yang dipuji itu terosak. Orang memuji. Sini yang dipuji. Tadi madeh yang memuji. Ini mamduh, orang yang dipuji. Ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada kebinasaan bahawa terjadi padanya takabur. Kalau dia tidak mantap makrifat dia dengan Allah Ta'ala, dan dia tidak reti mematikan pandangan af'al di dalam af'al Tuhan, maka dia akan jadi benda yang seumpama. Dan bila orang puji dia, maka dia akan rasa dia lebih baik daripada orang lain. Itu makna takabur. Sebab ucapan iblis ketika Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam AS sebagai sujud takrimah, memulia, bukan sujud ibadat, ya, aba dienggan. Kemudian wastakbara, dia rasa takabur, ya. Lalu dia kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi aku daripada api, Adam dari tanah. Jadi kalau dia rasa dia lebih baik, lebih hebat, lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan daripada orang lain, dia membandingkan dengan orang lain, maka dipanggil takabur. Ya, kalau dia tidak banding, semua dia rasa dia hebat saja, itu dipanggil ujub. Itu pun sifat yang mazmumah, dicela oleh syarak. Jadi benda ni akan timbul bila kita puji seseorang dalam keadaan dia tidak matang dalam makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi bangga diri. Dengan sebab kita puji dia, mana berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat takabur adalah sifat yang paling bahaya. Dia kedudukan di bawah daripada kufur. Selepas kufur ialah takabur. Ya. Al-kibriya iridai wal azamati izari faman naza'a anni alqahu fin nari fala ubadi. Membesarkan diri itu sifat pakaian aku, Tuhan kata. Selendang pakaian. Maksudnya sifat Allah Ta'ala. Maka siapa yang cuba nak cabut, dia nak pakai sifat tu, alqahu fin nar, aku tempatkan di dalam neraka wala ayazabillah. Pada ubali, langsung aku tidak hirau. Bermakna sifat takabur amat-amat dicela oleh syarak. Ya. Maka cara mana kita nak mengeluarkan sifat ini? Sifat takabur yang menyebabkan seorang insan tadi, ya, makna tidak diizin masuk ke dalam syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan dibenarkan masuk ke syurga orang yang ada dalam qalbi, hati dia, sifat takabur walaupun sebesar makna benda yang halus, atom, ataupun dia panggil maknanya sebesar semut yang kecil, itu panggil zarrah, ya. Maka syurga tempat bersih. Takabur tu benda yang kotor, maka Tuhan tak izin kecuali dia akan menjalani hukuman di dunia. Itu di antara mana sama dengan ayat yang Tuhan kata tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian di akhirat, iaitu al-jannah, syurga, Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tidak ada dalam hatinya perasaan sifat takabur, ya, dan tidak mahu melakukan benda yang kotor. Itu di antara penghuni syurga punya sifat yang digambarkan oleh Al-Quran. Baik, sekarang macam mana kita nak buang sifat itu? Ya, kita belajar dah, banyak ada guru, banyak kitab yang kita buka, tapi macam mana cara nak buang ni? Maka lawan takabur, kita ambil lawan dia ialah at-tawadhu, ya, sifat tawadhu. Maka at-tawadhu al-haqiqi maka nasyian min syuhudil azamati rabb. Sifat tawadhu yang sebenarnya dia jadi daripada qalbi insan, ya, nasyian min syuhud, daripada dia musyahadah, memandang qalbi dia akan kebesaran dan keagungan Allah. Bila insan dia perasan bahawa di sana ada setiap saat zat yang maha sempurna, maha besar, sentiasa memerhatikan dia tanpa ada terluput walau satu saat. Raqib annallaha yara, ya, muraqabah akan Allah Ta'ala sentiasa memandang kamu. Maka suasana ini bila menguasai jiwa insan, dia tak akan pakai sifat takabur, ya, sebab dia dah perasan ada orang lebih besar. Bila hati tak perasan ada yang lebih besar, dia akan rasa sifat itu akan datang, ya.
Saya selalu buat misal, kalau kita sekarang murid baca kitab ni, kalau tengah baca kitab, tiba-tiba seorang ulama besar datang atau guru kita datang, nah jam kita dan tak boleh baca bab yang besar sampai. Jadi kalau kita ingat kepada yang lebih besar, ketika itu dia akan tunduk. Jadi mengingati kebesaran itu ada di mana? Ialah kasatu zik, dengan banyak melakukan zikrullah. Bila kita zikir sungguh-sungguh dan memahami semua makna-makna zikir, sama ada sifatnya atau asma' dia, semua menunjukkan kepada keagungan, kehaibatan Allah yang maha dahsyat. Jadi bila benda tu tersemat, terpancarkan nur dalam kalbi dia, maka dia akan tunduk. Barulah hasil sifat sifat tawaduk yang diangkat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula keduanya sebab bagi binasa, mana takabur dan ujub. Kerana inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qata'at, ya, qata'ta unaka sahib, telah engkau potong, bukan qata'at, qata'ta makna engkau potong, unuka sahib, seolah-olah macam seorang tadi ambil parang dia kerat kepala kawan dia, maknanya mati. Maksud dia apa sih? Satu kebinasaan besar maksudnya. Ya, binasa yang besar. Kalau sekiranya kita memuji seorang tadi dengan sebab kita puji, maka timbul sifat yang sedemikian, ya, dia rasa dia besar diri atau berbangga. Adapun kalau orang tu tidak sedemikian, dia jenis orang mutawaddi, yang tawaduk, kita puji pun dia tak ada apa, dan dia pun tak mengaku sifat yang ketujuh, itu lain, ya. Dan yang kedua, bahawa sukacita ia dengan dia. Dengan sebab kita puji tadi dia gembira, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah. Kita puji dia hebat begini, akhir dia slow, ya, dia rasa dia baik, jadi tidak ada peningkatan dalam amalan dia. Dan reda ia dengan dirinya, ya, dia reda dengan diri dia, seolah-olah diri dia sudah cukup. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam menyebut dalam Al-Quran, sebut, ya, pada ubali nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, ya, aku tidak biarkan diriku, sedangkan nafsu itu menyuruh ke arah kejahatan. Ya, secara Nabi itu, Rasul Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mana aku tidak biarkan nafsu itu, sebab nafsu itu pegangai dia menyuruh ke arah kejahatan. Jadi bila dipuji seorang, takut bimbang dia terlupa memandang akan kekurangan yang ada, ya, sebab kekurangan sifat insan selain daripada Nabi dan Rasul, masing-masing semua ada kekurangan, sikit banyak, besar kecil sajalah. Walaupun dia ulama, walaupun dia waliullah, dia ada kekurangan. Dan ya, sebab itu kan ada di An-Nas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia selama nama di manusia, dia tak sunyi pada tersilap, terlupa, ya, kecuali orang yang dipilih khas oleh Allah Ta'ala, iaitu para Nabi dan Rasul mana. Dan sabda Rasulullah SAW, lau zina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin arjah. Ini antara salah puji. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji, yang memuji pun kerana Allah, yang dipuji pun dia tahu, ya, bahawasanya dia menjaga diri jangan terbinasa dengan pujian, maka itu tidak dilarang, bahkan terkadang ia sunat. Contoh Rasulullah sabda sendiri, Rasulullah menyatakan, lau zina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin arjah. Setengah riwayat, la rajaha imanu Abi Bakr, jika ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu an, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan iman sekalian alam, Masya Allah, nah saya lebih berat, iya, nah saya iman Sayyidina Abu Bakar tu lebih berat. Sebab apa? Keimanan, makrifat dia terlampau tinggi. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, ma faddala Abi Bakrin bi kasratis salam wal siyam walakin ma qarra fi batni. Bukanlah lebih Sayyidina Abu Bakar oleh sebab dia banyak sembahyang, banyak puasa, dan memang itu dia banyak, tapi ada satu rahsia yang ada dalam kalbi ini, iaitu apa? Dawamul hudur kalbi ma Allah, maknanya kekal hati dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang menandakan dia ahli ma'rifat yang kamil, ya, ma'rifat yang sempurna. Ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat tadi nak lawan ni dalam peperangan Tabuk ni. Satu peperangan Tabuk, perjalanan lebih kurang 600 km yang memerlukan kepada sumbangan yang banyak. Jadi ketika itu datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, hari ini insya-Allah aku nak lawan amal yang ibadat yang sangat hebat dilakukan oleh Abu Bakar. Dia jumpa Nabi SAW, dia kata dia belanjakan separuh harta dia. Separuh harta. Ya. Kejap lagi Sayyidina Abu Bakar sampai, Sayyidina Abu Bakar pun sampai. Sayyidina Abu Bakar kata, anfaqtu jami'a amwali. Ya, Rasulullah menyatakan, ma abqaita li ahlika ya Abi Bakar? Qal abqaitullah wa rasul.
Ya Allah, aku infakkan semua hartaku. Sayyidina Umar tadi bagi separuh. Ya, Sayyidina Abu Bakar kata aku bagi semua. Habis Rasulullah kata, apa kau tinggalkan bagi keluargamu ya Abu Bakar? Abakaitullah wa Rasul, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Sekarang tak jumpa orang jadi nak cari. Semua dia bagi. Dan aku nak ceritakan apa kehebatan iman Sayyidina Abu Bakar, masya-Allah, dahsyat. Memang tak boleh nak ditandingi. Dia ada merupakan sayap kanan, makna pengiring kanan Rasulullah SAW. Kalau tidak ada Isra Mi'raj, Rasulullah dahulu tengok ada suara atas. Suara zikir tu suara Sayyidina Abu Bakar. Mana Allah Ta'ala jadikan malaikat tu suara dia seperti suara Sayyidina Abu Bakar, menandakan apa tingginya maqam dan kedudukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi buat Syiah dia kapi kan. Abu Bakar dia dia hentam habis-habis ni, bahaya ni. Pahaman sekarang ni macam-macam. Allah karim. Kemudian dia kata laulam ub'as la mu'ista ya Umar, jika tidak dibangkitkan akan daku jadi pesuruh, nasib dibangkitkan akan Umar. Itu setengah daripada Rasulullah puji pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu di antara apa? Hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah memuji sahabat Sayyidina Abu Bakar. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah SAW dan banyak di kalangan sahabat. Ya, Rasulullah maha mengetahui. Rasulullah mengetahui. Kalau para awliya pun dia mengetahui Rasul lebih tinggi dan ya. Cerita Imam Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Durun Nafis, dia kata apa, para awliya dipancarkan nur ma'rifah ni, wa atla'ahum haqiqatal asya'. Tuhan buka segala hijab dalam kalbi mereka. Tuhan buka segala hakikat satu. Kalau wali begitu, sahabat lagi tinggi. Kalau Rasul Nabi itu tak payah ceritalah, makam dia lebih tinggi, ya, lebih hebat. Itu sebab Rasulullah melihat zahir dan batin terus mana. Allah. Pernah satu ketika Imam Junaid Raisul Muhaqqiqin, dia pergi satu kuliah. Tiba-tiba dia nampak seorang tu meminta sedekah. Jadi tergerak dalam hati dia. Dia tak cakap dengan mulut, tergerak hati dia. Dia kata, orang ni kalau bekerja lagi bagus. Mana berlaku satu umpatan. Ya, tapi kalau dalam hati dia tak mulut. Ya. Bila malam saja, biasanya Imam Junaid dia akan buat mengajar dan sebagainya. Habis sebab tu dia akan buat ibadat. Malam tu jam kan. Pas main isyak jam, tak boleh nak buat. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan. Dalam keadaan begitu dia nak terlelap, tiba-tiba dia tunjukkan pemandangan, iaitu seorang yang membawa talam, ya, dan menyuruh Imam Junaid Al-Baghdadi makan. Ya Syekh kul, dia kata makan. Dia tengok dalam talam tu ada orang. Maka tengok dia makan apa orang. Dia tengok orang tu orang yang diumpat pada siang hari tadi. Oh, dia faham dah bahawa ni wali besar ni. Dia tak perasan tu wali punya. Besok pagi dia pun dia cari orang tu nak minta maaf. Dan ya, bila Imam Junaid jumpa je dia, beri salam, dia pun jawab salam. Waalaikumsalam ya Junaid, nak ulang lagi ke dia kata. Ya, mana dia tahu nama dan itu rahsia sir Tuhan buka. Ya, padahal dia jumpa sekali je, tak pernah berkenalan pun. Dia pandang ni, tapi dia tahu. Siap dia pergi kata, ya Junaid, nak ulang lagi ke? Imam Junaid kata tak ada. Itu dia antara, kalau nak ceritakan wali martabat dia itu, kalau Nabi tu saya ceritakan. Ya, buka habis. Batu Rasulullah SAW menceritakan akhir zaman gini. Itu dia panggil tak bertentangan dengan ayat la ya'lamul ghaibah illallah, tak tahu benda gaib melainkan Allah. Ini saya asas begitu. Tapi oleh kerana arid benda baru datang, dibuka oleh Allah, tak ada masalah. Ya, dipanggil muka syafah. Bila dapat, bila kalbi insan tu bersih, itu maksudnya. Cermin, bila kita lap dia bersih, dia boleh menangkap. Dan semuanya telah memuji oleh Rasulullah SAW akan banyak di kalangan sahabat. Kerana mengetahui ia baginda SAW bahawa demikian itu menambah ia pada rajin sahabat. Jadi bila dipuji, dia seronok dengan pujian Rasulullah, lagi dia rajin ibadat. Bukan datang sifat riak dan tidak. Dan tiada menjadi ia mereka itu membesarkan diri dan ujub. Dan seyogianya bagi mereka dipuji bahawa mengamat-amati pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat, wal'ayazabillah. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, bahawasanya ingat ia akan kejahatan dirinya, dan bahawa menzahir ia akan benci bagi puji serta benci akan dia pada hatinya. Mana bila orang puji kita kena rasa dalam, maknanya apa? Jangan kita seronok.
dan kita puji kepada Allah Ta'ala balikkan puji itu kepada Allah. Dan kan ini menunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, ukhsutura fi wujuhil madihin, genggamkan oleh kamu akan tanah ya, dan lemparkan kepada muka orang yang memuji itu. Sebab apa? Takut kita tersilap. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu lagi doa Sayyidina Ali punya doa ni, ya Tuhan Allah maghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Bila orang puji kita, cara dia ialah diajar oleh Sayyidina Ali doa ni. Orang puji dia kita kan dengan berbagai-bagai bentuk pujian, kita baca Allah maghfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, ma la ya'lamun, akan barang yang dia orang tu tak tahu. Orang puji kita sebab dia nampak baik, tapi kalau dia tengok kita ada benda yang kita buat tak baik, dia takkan puji kita. Itu maksud dia. Satu. Dan janganlah engkau ambil, mana jangan menjadi satu kesilapan dengan pujian tadi, aku tersilap dengan engkau ya Allah, ke mana ni, dengan sebab mereka berpujian mereka tadi. Dan yang ketiganya, waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada barang yang mereka sangka. Itu di antara doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan bab yang ketiga menyatakan sifat al-ghadab, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma